billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin ya rabbal alamin. Apa khabar sidang penonton sekalian? Selamat pagi, sabahul khair, good morning diucapkan kepada sidang penonton setia rancangan soal jawab agama nombor 1 di Malaysia. Tak lain dan tak bukan, tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, pertama-tamanya seperti biasa kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi memanjangkan usia kita. Tidak lain tidak bukan antara tujuannya untuk kita taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga ta'abbud, iaitu untuk kita menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak lain tidak bukan, ini semua adalah sebagai satu saksi apabila kita berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala di yaumul akhirah kelak. Mudah-mudahan apa yang kita bawa ini menjadi saksi yang terbaik, saksi yang baik yang akan mempermudahkan kita untuk mendiami syurga Allah Subhanahu Wa Taala selama-lamanya, insya-Allah. Bertemu lagi kita di dalam rancangan Tanya Ustaz. Terima kasih kami daripada barisan kru produksi mengucapkan jutaan terima kasih kerana sentiasa setia dengan rancangan Tanya Ustaz ini. Mudah-mudahan rancangan ini akan berterusan sampai bila-bila. Amin ya rabbal alamin. Jadi sidang penonton sekalian, seperti biasa rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, kita membawakan topik-topik yang cukup menarik untuk sama-sama kita pelajari, ilmu-ilmu yang penting untuk kita sama-sama dalami, dan insya-Allah pada pagi ini menerusi silibus hadis dan amalan, kita akan membincangkan salah satu hadis berkaitan dengan mengawal marah. Sudah semestinya salah satu perkara fitrah bagi setiap manusia ni ada sifat marah ni. Kadang-kadang kita tengok anak kita ni buat something yang salah sikit saja, kita dah marah mereka. Jadi maka bagaimana kita nak mengawal marah? Itu semua kita akan jawab dan juga kita akan pelajari pada pagi ini. Dan insya-Allah setiap soalan yang diajukan oleh sidang penonton sekalian akan dijawab dan juga akan dikupas oleh panel kita yang cukup tidak asing lagi lah di Malaysia ini. Siapa lagi? Tidak lain dan tidak bukan yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Ahmad Fuad Muhammad Mukhtar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Ustaz? Sihat, alhamdulillah. Handsome Ustaz. Masya-Allah. Dak Ilok mana apa khabar? Alhamdulillah seperti biasa Ustaz. Masya-Allah. Semakin manis semanis bicaranya. Masya-Allah. Allahu akbar. Belajar juga daripada Adida Dai Ustaz Fuad kita juga. Jadi selalu sekali ada sebarang soalan yang diajukan, seperti biasa boleh terus untuk bertanyakan kepada kami di Facebook kita, dan insya-Allah sebagai pemulanya kita nak tahulah apakah di antara hadis yang kita nak bincangkan pada pagi ini, apakah matannya, apakah sanadnya. Jom sama-sama kita dengarkan. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tambil khair. Al-muhtaram al-alim ulama fi hadzal makanil mubarakah. Syahibul Fadilah, Sayyidil Ustaz wal Ustazah wa kullukum jamaah ayyuhal mustami'un al-kiram, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua rakan-rakan kita yang menonton, tak kira di mana, sama ada di FB Live kita ke ataupun mungkin siaran yang anda sedang tengok pada saat ketika ini. Begitu juga salam hormat saya kepada kekanda saya Dain Luqman yang alhamdulillah semakin hari semakin banyak sumbangannya kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kepada semuanya kita berdoa mudah-mudahan Allah Taala memberikan kejayaan kepada kita dan menyelamatkan kita daripada kerosakan ke atas muka bumi ini. Baik, merujuk kepada apa perbincangan yang kita nak bahaskan pada saat ketika ini, disebutkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laysa asyadidu bisur'ati innama asyadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Disebutkan kepada kita, Allahumma salli ala Muhammad, orang yang kuat itu bukanlah orang yang kuat bergusti, tetapi orang yang kuat itu adalah orang yang dapat menahan dirinya ketika sedang marah. Dan hadis ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari rahimahullah.
Sebenarnya bila kita tengok berkenaan tentang apa yang disebutkan pada saat ketika ini, bila dia kata lasyasyadidu bisur'ati, iaitu bukanlah orang yang kuat itu dia mampu untuk bertumbuk, bergusti, berbalah. Kalau kita sebut begitu, maka itu seolah-olahnya hukum rimba, ya, hukum rimba. Tetapi orang yang paling hebat itu adalah dia boleh tahan diri dia, allazi yamliku nafsahu indal ghadab, ketika mana kemuncak kemarahan berlaku pada dirinya. Dan saya nak ambil faedah daripada dua tokoh yang terkait dengan hadis ini. Iaitu pertama adalah Al-Imam Bukhari rahimahullah. Imam Bukhari ini adalah di antara tokoh yang meriwayatkan hadis ini dan dia adalah orang yang sangat sabar dalam hidup dia. Al-Bukhari pernah dituduh dia menganggap bahawa Al-Quran itu adalah makhluk. Bermaksud Al-Quran itu adalah sesuatu yang baharu, padahal kita memahami bahawa Al-Quran itu adalah sesuatu yang kekal, yang merupakan zat Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan bukan itu sahaja, pernah juga ada orang yang nak menguji untuk melihat bagaimana Al-Bukhari ini dia boleh sabar ataupun tidak dalam kehidupan dia. Ada 10 orang yang dia sampai di satu tempat itu, dia duduk dalam majlis Imam Bukhari. Ini duduk untuk tanya soalan supaya Imam Bukhari tak boleh jawab. Itu keadaan dia. Dan ujian macam ni sebenarnya dah berlaku pada zaman Imam Bukhari lagi. Dia ambil hadis dan dibacakan sebanyak beberapa hadis. Ini lebih kurang sekitar 10 orang. Dia baca hadis, dia silapkan matan. Dia baca hadis, dia silapkan sanad. Jadi dia baca hadis, silap-silapkan. Dia kata, wahai Bukhari, dia kata, adakah hadis ini betul? Lepas tu dia kata, ana la adri, aku ni tak tahu. Dia kata, mula-mula jawab tak tahu. Allahumma salli ala Muhammad. Lepas semua orang yang dah dekat depan tu yang tanya soalan untuk menguji dia, dia cakap dia tak tahu. Tiba-tiba waktu dia bagi kesimpulan, dia betulkan balik. Yang tadi kamu cakap tu salah, sanad dia baca yang salah, lepas tu dia boleh baca balik yang betul. Allahumma salli ala Muhammad. Bayangkan, dia baca yang salah, lepas tu dia baca balik yang betul. Pada saat ketika itu orang mula terkejut dan melihat bahawa Imam Bukhari rahimahullah adalah seorang ulama yang betul-betul dapat bersabar walaupun pada saat ketika itu orang mula banyak ingin memfitnah dia. Bukan itu sahaja, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Bahkan banyak juga fitnah yang menyatakan bahawa Imam Bukhari ini seolah-olahnya dia sepertinya tidak faqih, sepertinya tidak alim. Padahal kita faham bahawa rujukan utama kita setelah mana Al-Quran adalah kitab yang dihimpunkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullah. Hadis Nabi SAW itu diusahakan dan diikhtiarkan oleh Imam Bukhari pertamanya. Ustaz, kenapa kena Bukhari dulu baru Muslim? Kenapa lepas Muslim baru Tirmizi? Kerana para ulama ini, mereka punya peraturan itu lebih syadid. Mana yang lebih syadid, mana yang lebih sukar. Bukan bermaksud Al-Bukhari tak pernah ambil hadis-hadis yang tak sahih semata-mata. Ada je dalam kitab-kitab yang lain. Dalam Sahih Bukhari memang dia masukkan semua yang sahih. Tetapi Al-Imam Bukhari rahimahullah ketika mana dia menghadapi dan membawa riwayat hadis ini, Allahumma salli ala Muhammad, dia sendiri mengajarkan kepada kita. Ini juga berlaku kepada Abu Hurairah yang mengambil riwayat ini daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Abu Hurairah juga bersabar dalam keberadaan keterlewatan dia untuk berjaya menyampaikan agama kepada ibu dia sendiri, dan dia sabar dan dia pastikan bahawa Allahumma salli ala Muhammad, dia dapat melakukan perjuangan tersebut. Saya nak beritahu bahawa marah ni adalah sebahagian daripada emosi yang berada dalam diri kita. Sifat marah ni tak ada kepada Allahumma salli ala Muhammad orang-orang yang mustahil dia saya tak ada marah Ustaz. Saya ni memang senyum sahaja. Itu memang satu kenyataan yang sukar. Bahagialah. Kadang-kadang ada orang kata kenyataan saya tak tahu marah. Kadang-kadang saya cuba faham ayat tu. Saya tak tahu marah. Tetapi sebenarnya daripada setiap elemen kita dia ada marah. Tapi bagaimana dia mentamsilkan marah, bagaimana dia mengeluarkan marah, itu adalah perbezaan. InsyaAllah. Jadi marah itu sebenarnya juga salah satu pada nafsu. Sebab tu kadang-kadang kita lihat nafsu ammarah tu. Betul. Jadi sedang sekalian, mudah-mudahan dengan penjelasan daripada yang bergerak Al-Fadhil Ustaz itu memberikan satu pencerahan kepada kita apakah yang kita nak bincangkan pada pagi ini. Tambahan pula Ustaz, zaman sekarang ni zaman media sosial, lagi cepat kita nak rasa marah. Betul. Jadi sedang sekalian, kita teruskan lagi perbincangan kita pada pagi ini dengan meraihkan soalan yang pertama Ustaz daripada sahabat Facebook kita, daripada Puan Nurul Hidayah Saifuddin. Assalamualaikum Ustaz Daim. Assalamualaikum warahmatullahi. Andai marah itu tidak boleh, mengapa Allah menciptakan rasa marah?
kenapa dalam Islam tidak boleh marah? Bagaimanakah amarah yang dibenarkan dalam Islam? Sekian, terima kasih. Sama-sama, silakan Ustaz. Baik, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kenapa Allah Ta'ala menciptakan marah untuk kita? Sebenarnya, Tuhan bila menciptakan sesuatu sifat yang nak dinisbahkan ataupun perbuatan yang kita langsungkan dalam kehidupan kita, semuanya ada sebab. Tuhan ni, kita tak boleh kata dia ada emosi, sebab emosi itu sifat manusia. Tetapi kita boleh kata Tuhan ada sifat marah. Sebab itu Tuhan Allahumma salli ala Muhammad ada sebut dalam Al-Quran dalam surah An-Nisa. Apa kata Allah Ta'ala? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan. Disebutkan kepada kita, mereka yang pergi bunuh orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni, mereka pasti akan dimasukkan oleh Allah Taala ke dalam neraka Jahannam pada saat ketika itu. Dan mereka ni yang pergi bunuh orang-orang yang beriman kepada Allah Taala ni pasti akan kekal. Dan disebutkan lagi pada kita ayat tu tadi, fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu azaban azima. Dia cerita pada kita. Ustaz, sebelum kita sambung pada penerangan daripada ayat tersebut Ustaz, kita minta pihak sebentar lah. Okey. Sekalian ke mana-mana, teruskan kita bersama dengan kami. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, saudara sekalian, kembali bertemu dengan kami dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Pada pagi ini sama-sama kita mempelajari salah satu daripada hadis Nabi SAW berkaitan dengan mengawal marah. Kepada saudara serumpun kita, sahabat-sahabat yang sedang menyaksikan menerusi live Facebook kita pada pagi ini, jangan marah. Apa kata kita sama-sama berkongsi ilmu kita dapat pada pagi ini dengan menekan butang kongsi. Ayo sama-sama kita sebarluaskan ilmu kita dapat ini kepada seberapa ramai yang boleh. Mudah-mudahan semua mendapat manfaatnya, insya-Allah. Jadi saudara sekalian, sebelum mana kita berhenti berehat sebentar tadi, kita telah pun menerima soalan daripada Puan Nurul Hidayah kita yang bertanyakan soalan tentang kenapa Allah menciptakan marah. Jadi tadi saya terpaksa memotong untuk kita memberi laluan. Jadi Ustaz, kita nak teruskan lagi Ustaz dengan jawapan Ustaz. Silakan Ustaz. Allahumma salli ala Muhammad. Kita memetik kenapa Tuhan menciptakan marah, padahal Allahumma salli ala Muhammad, Tuhan tahu sifat marah ni bukanlah sifat yang boleh menatijahkan keadaan yang sentiasa baik. Saya nak bagi tahu satu perkara. Dalam surah An-Nisa yang kita bacakan pada bahagian awal tadi, Allah Ta'ala nyatakan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Mereka yang pergi bunuh orang beriman kepada Allah ni, mereka membunuh dengan suka hati mereka, maka Tuhan akan campakkan mereka masuk ke dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni khusus juga ya kepada golongan-golongan Khawarij, golongan-golongan yang pergi bunuh orang Islam ini. Lepas tu disebutkan kepada kita, khalidan fiha wa ghadiballahu alaih. Dia akan kekal kat dalam tu dan Tuhan itu marah kepada dia. Jadi sebenarnya Tuhan ini, Allahumma shalli ala Muhammad, memang ada sifat marah. Sifat marah yang bersesuaian. Tapi bezanya Tuhan, dia memberikan kepada manusia itu, Allahumma shalli ala Muhammad, sesuatu sifat yang majazi. Kita ada kudrat. Kita ada kudrat. Saya boleh angkat telefon saya boleh letak balik. Itu kudrat. Tapi saya punya kudrat majazi. Kita ada marah, tapi marah kita juga marah majazi. Bila kita marah, orang bagi kepada kita air percuma, kita pun rasa okey. Allah Muhammad. Bila kita sedang marah, orang belanja kita tom yum, lagi okey. Tambah-tambah kalau seafood campur kan. Allah Muhammad. Ini berbeza. Tuhan, dia mempunyai marah yang hakikat dan dia mempunyai, Allahumma shalli ala Muhammad, kehendak yang hakikat. Kita ada iradat, kita ada kehendak. Ya, saya ada kehendak saya, tapi kehendak saya boleh jadi tak kekal. Sekarang saya nak mi goreng, tiba-tiba saya tukar, saya kata nak bihun goreng. Tapi beza dengan kehendak Allah. Beza dengan, Allahumma shalli ala Muhammad, apa yang Tuhan tentukan kepada kita. Tuhan kalau dia marah kepada kita, maka tak ada jalan keluar daripada kemarahan Tuhan. Seperti contoh, ketika mana Yaum As-Sa'ah, pada hari
yang mungkin akan berlakunya kehancuran muka bumi ni bila Tuhan nak kata aku murka dan aku marah kepada kamu, kita tak ada pilihan waktu itu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala pada hakikatnya menciptakan marah dalam diri manusia ni atas banyak alasan yang baik. Antaranya termasuklah dia nak jadikan kita marah kepada keburukan dan kebatilan. Kita kena tahu kenapa iblis pada hari ini dia ada kerosakan dalam hidup dia. Kenapa iblis tak bahagia? Sebab dia tak boleh kawal marah dia apabila ada Nabi Adam alaihi salatu wasalam. Dan marah iblis telah pun menjadikan iblis tercampak daripada tahta kemuliaan. Apa maksud dia para penonton yang dimuliakan oleh Allah? Betul-betul siapa yang ada sifat marah di saat dia berada di kemuncak kemuliaan, mungkin dia di jawatan-jawatan besar daripada apapun pucuk-pucuk pimpinan, kerana iblis berada pada syurga. Mana ada tempat yang lebih mulia berbanding syurga. Tetapi oleh kerana sifat marahnya itu telah menyebabkan iblis jatuh dan terhina sampai hari ini. Bahkan Allahumma salli ala Muhammad, terhinanya iblis sehingga setiap keturunan anak Adam yang lahir semuanya kenal bahawa jangan sama sekali kamu mengikuti iblis dan menjadi pula dalam firman dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawa bagaimana iblis akan memusnahkan kita. Tetapi dengan marah juga Allahumma salli ala Muhammad ada berlakunya peristiwa haji. Seperti contoh ketika mana kita melakukan Jamratul Kubra, kita mencampakkan batu Allahumma salli ala Muhammad ke jamrah. Bayangkan waktu orang campak batu tu, saya tengok kemarin dalam musim haji, lepas dia dah campak batu, dia angkat tongkat dia buat macam senapang dah elok. Tup. Saya kata haji ni banyak tengok cerita Adiwira agaknya. Allahumma salli ala Muhammad. Dia dah baling batu, dia angkat tongkat dia tup. Saya kata betul-betul geram dengan syaitan. Allahumma salli ala Muhammad. Tetapi sebenarnya kemarahan juga akan menjadikan kita sebagai orang yang bermaruah, yang tahu tentang harga diri manusia, dan dalam masa yang sama itu akan menyebabkan terpisah kebenaran dan juga kebatilan. Kalau tidak ada kemarahan, mungkin kebatilan dan kebenaran itu akan bercantum dan itu akan membahayakan kita. Allahu Akbar. Jadi itulah nak dikatakan bahawa sebenarnya apa saja yang dijadikan oleh Allah SWT tu pasti ada hikmahnya. Apatah lagi sifat marah itu pun ada juga hikmahnya, dan juga marah ini dibolehkan apabila ada situasi-situasi yang tertentu, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan terjawab soalan tersebut. Kita nak beralih dengan soalan berikutnya daripada Kak Yat kita. Assalamualaikum Ustaz Na'in serta semua kru yang bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi. Mengapa setiap kemarahan berakhir dengan penyesalan? Soalan keduanya, apakah semua kemarahan itu hasutan syaitan atau datang dari namanya nafsu ammarah? Mohon pencerahan dari Ustaz. Terima kasih. Kak Yat, Bandar Tasik Puteri Rawang, Selangor. Silakan Ustaz. Tahu tak kenapa Allahumma salli ala Muhammad penyesalan itu berlangsung dengan perkara yang sangat besar? Oleh kerana marah, ada juga sahabat Nabi yang menyesal di atas perbuatannya. Kita cakap ni bukan level kita saja. Sahabat Nabi, kalau kita tengok dalam kitab Sahih Muslim hadis nombor 96, dinyatakan kepada kita di saat satu kemuncak yang sungguh-sungguh dahsyat, Allahumma salli ala Muhammad, seorang tokoh Usama bin Zaid, dia pernah terbunuh satu orang musuh ini ketika mana dalam perang. Padahal waktu itu bila dia dah tangkap musuh tu disebut kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau kita tangkap musuh yang dah mula menyebut dua kalimat tauhid ni, kita tak boleh nak bunuh dia sebab darah dia halal, darah dia haram untuk kita jatuhkan. Dah tidak dianggap musuh kepada kita. Dan pada saat ketika itu Nabi kata pada dia, aqala la ilaha illallah wa qataltahu. Apakah kamu membunuh sedangkan dia telah mengucapkan kalimah la ilaha illallah? Dan waktu itu sama dalam keadaan marah dia kata, qultu ya Rasulullah innama qalaha khaufan minas silahi. Dia kata, ya Rasulullah, dia ni sebut sebab dia takut nak dibunuh pada saat ketika itu. Dia sebut bukan sebab dia ikhlas. Maka waktu itu Nabi balas balik kepada dia, afala syaqta an qalbihi hatta ta'lama aqalaha am la. Disebutkan, apakah kamu ini dah belah dada dia sehingga kamu tahu betul-betul sama ada dia beriman kepada Allah ataupun dia tidak beriman kepada Allah. Usama buat atas dasar kebenaran tak dan Luqman? Kebenaran kan? Tetapi para penonton yang dimuliakan oleh Allah, dia teremosi. Cuba tengok betapa seni dalam agama ini. Akhirnya Nabi menegur semula. Sebab itu Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Sebagai orang yang mendukung agama Islam, Islam ni dia takkan bawa apa-apa
gelombang kehancuran ataupun gelombang pemusnahan. Tidak, kerana Islam dia akan bela. Bayangkan Nabi sendiri membela pada asasnya musuh yang sekadar cuma menyebut kalimah la ilaha illallah, yang Nabi pun sendiri Allahumma salli ala Muhammad. Mungkin pada saat ketika itu Usama pun tak tahu ikhlas ke tak ikhlas. Namun oleh kerana dia betul-betul menyebut kalimah-kalimah itu, maka ia akan berada dalam keadaan yang baik. Menyesal Usama pada saat ketika itu. Sebab itu saya nak bagi tahu Allahumma salli ala Muhammad. Penyesalan dalam marah ni, dia sebenarnya marah itu dia tak begitu berat, tetapi tindakan ketika marah itulah yang akan menyebabkan seseorang itu menyesal pada hakikatnya. Kalau anda nak marah, marahlah. Tetapi tindakan ketika mana anda marah itu yang akan menentukan sama ada anda menyesal ataupun tidak menyesal. Allahu Akbar. Jadi pastikan kita walaupun marah macam mana pun, ada lagi rasional akal untuk kita membandingkan ataupun memikirkan yang mana yang baik ataupun yang buruk dalam tindakan kita. InsyaAllah mudah-mudahan terjawab soalan tersebut. Jadi kita nak beralih dengan soalan berikutnya daripada Puan Intan Juriza Abdul Razak. Intan Zurina Abdul Razak. Assalamualaikum Ustaz, da'i dan warga tanya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bolehkah Ustaz jelaskan lebih lanjut tentang apa yang terkandung di ayat 134 surah Ali Imran, yakni antara ciri orang yang bertakwa dan mendapat balasan syurga adalah mereka yang menahan amarahnya. Terima kasih Ustaz. Silakan Ustaz. Baik, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Kalau kita merujuk kepada apa yang Allah Ta'ala nyatakan dalam surah Ali Imran ayat nombor 134, Allah Ta'ala sebutkan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, allazina yunfiquna fis sarra'i wad darra'i wal kaziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Disebutkan kepada kita adapun orang-orang yang dia pergi nafkahkan harta dia pada dua keadaan, fis sarra'i wad darra'i, dalam waktu dia tengah lapang, dalam waktu dia tengah ada banyak duit, Allahumma shalli ala Muhammad. Dan dinyatakan kepada kita dan kepada orang yang menahan amarahnya dan dia memaafkan orang lain, Allahumma salli ala Muhammad, wal afina 'anin nas. Nampak tak Da'i Luqman? Kita manusia kan, para penonton, kita ada marah dan kita juga boleh memaafkan. Bukankah semua itu adalah sifat yang ada pada Allah? Tapi kadang-kadang maaf kita, maaf yang tak hakikat. Betul tak? Kita maafkan orang tapi kita teringat kelukaan dia. Sebab itu saya kata, Tuhan memberikan kepada kita ke atas dunia memang semua majazi dia. Semarah-marah kamu, kamu akan berbaik. Allahumma salli ala Muhammad. Sebenci-benci kamu, boleh berubah perasaan dan cita hati kamu. Saya nak bagi tahu sebenarnya, kadang-kadang saya pun manusia, ada gundah gulana perasaan. Ustaz Da'i Luqman pun manusia, juga ada gundah gulana perasaan. Para penonton pun ada gundah gulana perasaan. Tetapi bila Tuhan bagi tahu kepada kita ciri-ciri orang yang termasuk di sisi orang yang termasuk orang yang berkebajikan. Orang yang berkebajikan ni dia ada beberapa keberadaan. Yang pertama, dia tetap berikan infak dia ketika mana dia lapang ataupun tengah ada sempit. Tahu tak? Sebab orang yang akan lebih cepat trigger untuk dia marah adalah waktu dia sempit. Waktu dia tengah tak ada duit. Sebab itu saya nak bagi tahu, kalau tengah bulan jangan gaduh dengan orang dekat highway. Kalau tengah bulan agak-agak 15, 16, 17 hari bulan tu, tolonglah jangan high beam sangat. Orang memang betul-betul waktu tu tengah emosi. Allahumma salli ala Muhammad. Sebab bajet dah mula menipis. Nak tunggu 25 hari bulan tu, boleh kata satu hari diibarat setahun. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi sebab itu kita kena faham, betul, kadang-kadang waktu kita tengah sempit, waktu akal kita tengah sempit, kita punya emosi paling cepat bocor. Itu keberadaan yang berlaku. Dan disebutkan lagi kepada kita yang setelah mana dia boleh beri infak, yang keduanya dia dapat kawal marah. Dan yang ketiga dia wal afina 'anin nas, yakni mereka yang pada saat ketika itu dapat memberikan keselamatan pada saat ketika itu memaafkan orang lain, maka itu akan menjadikan dia terselamat daripada keadaan itu, masya-Allah tabaraka wa taala. Dan pada saat ketika itu dia di kalangan orang-orang yang sangat dimuliakan oleh Allah. Syekh Dr. Salih bin Abdullah bin Humaid, antara Imam Masjidil Haram ini, rekodnya begitu, bahawa dia bila dia fahamkan kepada kita dalam surah Ali Imran ni, dia cerita sebenarnya maksud ayat ini, para penonton yang dimuliakan oleh Allah, ia cenderung untuk nak bagi tahu kepada kita apabila seseorang itu dia dapat istiqamah untuk dia memberi walaupun dia tengah sempit, dan dia dapat mengawal walaupun dia sedang marah,
dan dia dapat memaafkan walaupun dia sedang dilukakan, dan itulah sebenarnya hakikat kebaikan. Dan akhirnya dia akan dapat disebutkan sebagai golongan muhsinin, sebab wallahu yuhibbul muhsinin, Tuhan mencintai dia. Jadi ada 3 makna kebaikan dalam kehidupan. Yang pertama, tetap memberi walaupun sempit. Yang kedua, Allahumma salli ala Muhammad, tetap menahan walaupun sedang marah. Yang ketiga, tetap memaafkan walaupun sedang dilukakan. Kalau kita ada ketiga-tiga prinsip ini, para penonton yang dimuliakan oleh Allah, ya, kita baik. Tapi kalau ketiga-tiga ini kita belum ada, sebenarnya kita belum sampai kepada peringkat kebaikan dari Luqman. Allah Akbar. Jadi betul sekalian, 3 perkongsian pada Ustaz berkaitan dengan bagaimana untuk kita mengawal marah. Dan juga Ustaz, yang tertarik yang Ustaz berkongsikan tadi tu, tengah bulan tu tolonglah jangan high beam. Tolonglah jangan kalau nak high beam tu bila mana dah masuk gaji. Itu okey. Masya-Allah. Orang cool. Orang cool lah masa tu tenang, sebab gaji dah masuk. Jadi insya-Allah mudah-mudahan terjawab soalan tersebut. Betul sekalian, banyak lagi kita akan bualkan berkaitan dengan mengawal marah. Namun sebelum kita berhenti berehat sebentar, jangan ke mana-mana, teruskan kekal bersama kami. Tanya Ustaz biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, saudara-saudara sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru. Mudah-mudahan dengan pertemuan kita pada pagi ini memberikan satu asbab agar setiap apa yang kita kerjakan pada hari ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masih lagi kita membincangkan topik berkaitan dengan mengawal marah. Mudah-mudahan dengan setiap apa yang kita kongsikan pada pagi ini akan memberikan satu suntikan dan juga satu tips untuk kita sama-sama mengawal amarah kita. Mudah-mudahan kita ni boleh nak marah, tapi pastikan tindakan kita di atas asbab kemarahan kita itu adalah di atas asbab ataupun tindakan yang rasional, insya-Allah. Jadi kepada sidang betul sekalian, terima kasih kerana terus kekal bersama kami. Jangan lupa untuk tekan butang kongsi, sama-sama kita sebar luaskan ilmu kita dapat pada pagi ini kepada seberapa ramai yang boleh, insya-Allah. Jadi Ustaz, kita teruskan lagi Ustaz perbincangan kita pada pagi ini. Ramai yang bertanya tentang marah ni, mungkin di kalangan orang ini banyak yang marah lah ni. Insya-Allah. Jadi untuk soalan yang berikutnya ni ada soalan daripada Mazni Hasan. Assalamualaikum Ustaz Naim. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jika kita berada dalam keadaan marah, kita disarankan untuk berwuduk. Soalan saya, apakah kaitannya antara marah dan wuduk itu? Benarkah Ustaz kita dilarang membuat sesuatu keputusan jika kita dalam keadaan marah? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Silakan Ustaz. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Saya baru 3 tahun berkahwin, 2021, 2022, 2023. Kenapa saya cakap benda ni dulu? Setelah mana perkahwinan, saya lebih tahu yang saya rasa sabar saya semakin meningkat. Alhamdulillah. Lepas tu bila ada anak, Allahumma salli ala Muhammad, saya rasa sabar saya semakin lama semakin meningkat. Allahumma salli ala Muhammad. Pada saya sebenarnya, bila soalan kata kenapa air wuduk dapat menenangkan, pada saya bukan air wuduk saja. Saya percaya kesabaran ataupun untuk kawalan marah, semua jenis air yang akan dapat bertahan. Yang pertama, air wuduk. Nanti saya huraikan kenapa. Yang kedua adalah air mata. Allahumma salli ala Muhammad. Yang ketiga juga air peluh. Allahumma salli ala Muhammad. Saya bagi tahu 3 air ni dia ada kekuatan yang amat dahsyat. Saya cuba cerita yang pertama dulu, ketika mana disebutkan kepada kita daripada hadis riwayat Abu Daud. Antara para ulama yang kata kalau marah kamu ambil uduk, antaranya Al-Ghazali rahimahullah. Sebab itu pun memang betul dan dipetik daripada hadis riwayat Abu Daud, hadis nombor 4784. Dinyatakan kepada kita, innal ghadaba minasyaitan wa inna syaitana khuliqa minan nar. Disebutkan marah itu daripada syaitan, syaitan diciptakan daripada api neraka. Wa innama tudfa'an naru bil ma'i, dan api neraka dapat dipadamkan dengan air. Betul kan? Bahkan disebutkan pada kita, fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Maka kalau di antara kamu itu sedang marah, kamu pergilah ambil wuduk, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya bila kita mengambil wuduk itu ada beberapa alasan. Agama juga ajar kita kepada untuk delay marah tersebut. Marah ni kadang-kadang orang tak boleh delay dah. Kalau dia marah, dia akan tetap nak marah. Allahumma salli ala Muhammad. Tapi bila dia jumpa keberadaan tersebut, dia akan cool down kalau dia ambil air wuduk. Tetapi ada orang yang bila dia marah, dia menangis. Terutama perempuan. Marah sangat, tak tahu nak buat apa Ustaz, tiba-tiba air mata dia turun sambil dia pandang laptop. Kita mungkin tengok dia tengah tengok cerita-cerita yang macam biasalah kan, muka-muka jambu macam tu kan. Allahumma salli ala Muhammad, kita tengok. Tapi dia bukan menangis tengok cerita-cerita sedih, tapi dia menangis sebab dia tengah menahan marah. Dan saya nak bagi tahu pula air peluh.
Air peluh juga, Allahumma salli ala Muhammad, boleh menyejukkan kemarahan. Isteri tengah marah dekat suami, tapi suami balik berpeluh-peluh untuk berkorban kepada isteri. Suami tengah marah, isteri berpeluh-peluh siapkan makanan dan siapkan kelihatan letih di hadapan suami, dan nak bagi tahu yang abang, saya cuba nak entertain, saya cuba nak menghargai dan menunjukkan kasih sayang kepada abang. Jadi pada saya, Allahumma salli ala Muhammad, air wuduk ni dia memang berperanan besar untuk tenangkan kita. Tetapi pada saya, semua jenis air adalah rawatan kepada marah. Ini saya baru cakap air ni, saya tak cakap lagi tentang Allahumma salli ala Muhammad, air laut. Bila kita tak tenteram, jiwa kita tak bahagia, pergi dengar apa Allahumma salli ala Muhammad, bagaimana ombak yang membantai pantai, itu satu terapi untuk kita. Dan pada saat ketika itu, saudara akan dapat menjumpai nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana merawat diri kita. Saudara, saya nak bagi tahu betapa banyak marah yang menyebabkan kita tak menghargai orang-orang yang kita sayang, dan berapa banyak marah menyebabkan terluka. Ingatlah, kemarahan akan habis, tetapi luka itu, Allahumma salli ala Muhammad, boleh jadi berkekalan dan berparut. Jadi sebab itu, Masya Allah Tabaraka wa Ta'ala, fikir baik-baik, dan wuduk adalah jalan penyelesaian. Kalau tak dapat wuduk juga, dia boleh juga minum air dulu. Nak marah, minum air dulu. Allahumma salli ala Muhammad. Bila dia minum air, setidaknya dia mula dapat berfikir, lega sekejap. Allahumma salli ala Muhammad. Setidaknya, sebab Da'i Luqman, orang minum air tak boleh bercakap. Kalau dia makan, dia boleh bercakap. Mana ada orang minum air sambil dia bercakap. Jadi waktu dia minum, tengah marah, minum air banyak-banyak. Dan wording ataupun perkataan-perkataan yang patut keluar pun tak keluar. Jadi saya memang percaya ubat kepada segala sifat marah adalah segala sesuatu yang datangnya daripada air. Dan daripada air juga boleh menyebabkan orang marah. Contoh, kita berjalan bawah bangunan tinggi, ada air liur turun pada kita. Jadi marah juga. Allahumma salli ala Muhammad. Sebab itu saya nak beritahu, Allahumma salli ala Muhammad. Air ni dia adalah satu konotasi yang besar, sebenarnya itu maksud saya kepada kehidupan kita. Apapun tamsilan kepada air, air akan dapat menenangkan kita, dan air juga, Allahumma salli ala Muhammad, akan menjadi pencetus kepada ketenangan dalam kehidupan kita. Sebab itu juga Allah sebut tu, air itu adalah sumber kepada kehidupan. Setiap kehidupan itu ada pada air. Allahu Akbar. Kadang-kadang maksud sumber tu bukan sahaja untuk pembersihan tahara kan, betul, Ustaz, tapi untuk semua sudut kehidupan. Allahu Akbar. Jadi patutlah ramai pada kita ni healing pergi tepi laut, healing pergi air terjun. Healing sekarang. Jarang orang healing pergi gunung berapi. Allah. Jadi Ustaz, soalan yang kedua tu Ustaz, Baik. adakah benar kita tidak boleh untuk membuat keputusan dalam saat kita sedang marah Ustaz? Ya, itu seperti mana yang Nabi SAW juga letakkan kepada dalam diri kita. Allahumma salli ala Muhammad, yang Nabi sebut pada kita, jangan kamu menghakimi mereka. Allahumma salli ala Muhammad, jangan kamu letakkan keputusan, jangan kamu menjadi perbanding tara di antara dua orang dalam keadaan yang kamu sedang marah. Allahumma salli ala Muhammad. Kerana keputusan-keputusan yang berlangsung ketika marah itu akan menyebabkan kita berada pada luar perbincangan. Saya bagi tahu contohlah, bahasa mudah, bila orang kata dalam isu penceraian kan, bila marah aja, orang yang paling selalu minta nak bercerai adalah orang perempuan. Allahumma salli ala Muhammad ya. Kalau orang lelaki, dia tak perlu minta, ada dekat dia. Pada saya, kita kena faham bahawa orang perempuan minta cerai, sebenarnya hak bagi orang perempuan bukan cerai. Hak bagi orang perempuan, dia boleh pergi tuntut fasakh. Pada hakikatnya, saya bukan mengajar untuk buat keburukan, bukan. Cuma saya nak bagi tahu, hak orang lelaki itu adalah memegang talak dengan baik. Sebenarnya, kedua-duanya adalah pemegang taruh dalam hubungan percintaan. Jadi, apabila dia mungkin sedang membuat keputusan waktu dia marah tersebut, Allahumma salli ala Muhammad, maka keputusan itu pasti akan menyingsing jauh daripada jalan kebenaran. Jadi saya bagi tahu, ketika mana kita rasa betul-betul marah, tenangkan hati kita, tenangkan jiwa kita, dan bawa perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang cukuplah masa memberikan jawapan kepada setiap permasalahan. Jadi bagi jawapan. Jangan kita ni terus jump into conclusion atau kita terus lompat kepada untuk memberikan satu keputusan dalam saat kita marah. Mudah-mudahan terjawab soalan tersebutlah, insya-Allah. Jadi Ustaz, kita beralih dengan soalan berikutnya Ustaz, daripada Mentari Senja. Assalamualaikum Ustaz Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah biasa jika seseorang itu menzahirkan juga perasaan marah di luar kawalannya? Dan soalan kedua, apakah tanggungjawab seseorang andai telah marah seseorang itu? Sekian, terima kasih sama-sama. Silakan Ustaz. Apabila kita sebut berkenaan tentang menzahirkan perasaan marah di luar kawalan ni,
bila kita sebut di luar kawalan ni, out of control ni, memang kita tak boleh nak apply benda tu. Sebab kan ada seorang pemuda datang jumpa Nabi, dia kata, ya Rasulullah, ausini, berikan wasiat kepada aku. Qal la taghdab, faraddada miraran. Qal la taghdab. Nabi ulang-ulang banyak kali, kamu jangan marah, apatah lagi marah di luar kawalan. Saya bagi tahu, terutama apabila kita marah dan meninggikan suara kepada anak kita, bergaduh, bertengkar suami isteri di hadapan anak kita, jangan. Mana ada rumah tangga tak ada pergelutan. Bak kata pepatah kita, sedangkan lidah lagi tergigit. Ini kan pula suami isteri. Dan saya percaya, Allahumma salli ala Muhammad, dalam kehidupan kita begitu dengan rakan-rakan. Ada benda yang kita setuju, ada benda yang kita tak bersetuju. Tapi kita tak boleh menjadikan marah sebagai pajakan. Ya, pajakan kepada persahabatan kita. Sehingga marah ni seolah-olah kita memajakkan dan kita kena tebus balik dengan kemaafan. Jadi akhirnya yang tersimpan itu adalah perhubungan. Berapa banyak orang yang marah, dia terpaksa memajakkan hubungan dia. Dan dia kena tebus pajakan itu dengan datang berikan ampunan. Dan ada, dia dah pajak, tetapi dia tak pergi tebus. Allahumma salli ala Muhammad. Akhirnya dia hilang. Macam kita pajak emas, tak tebus, hilang. Apabila kita memajak perhubungan dan percintaan, kita tak pergi tebus, maka hilang. Jadi sebab itu saya bagi tahu, Allahumma salli ala Muhammad, takkanlah macam itu. Dan bukan itu sahaja, Allahumma salli ala Muhammad. Bila ditanyakan kepada kita, tanggungjawab apabila kita telah pun memarahi seseorang, itu memang kena tebus. Kita kena datang, kena minta maaf dekat dia. Saya mohon maaf di atas keterlanjuran bicara saya. Saya ni manusia. Ada masa saya terlanjur bicara juga. Ada masa yang kita boleh menyusun bicara dalam keadaan yang sangat baik. Jadi, Masya Allah, Tabarakallah, semakin dewasa, saudara akan belajar bagaimana satu perkara untuk memendamkan perasaan. Dia dua keadaan tau. Di saat kita kecil, Allahumma salli ala Muhammad, proses itu kita belajar untuk meluahkan perasaan. Di waktu kita remaja, waktu itu kita memberontak dengan perasaan. Semua ikut perasaan. Tetapi bila dia sampai waktu dewasa, dia mula mengawal rasa dan perasaan dia. Dia mula kawal, dan bila kita mula kawal, bermaksud kita dah mula masuk fasa kematangan. Jadi fasa kematangan ni dia tak cepat melenting. Dia tak cepat melenting, tak cepat naik angin. Jadi kalau kita tersilap langkah dalam kehidupan, pergilah minta maaf, dan insya-Allah Tuhan akan berkati kita. Allahu Akbar. Jadi itulah fasa-fasa kehidupan. Jadi kita semua sedang dalam proses pembelajaran. Sampai bila-bila pun sampai kita meninggal, itu adalah proses pembelajaran. Jadi salah satu pembelajaran yang kita perlu belajar adalah cara untuk kita mengawal marah kita. Jadi mudah-mudahan terjawab soalan tersebut. Jom kita nak beralih dengan soalan berikutnya, insya-Allah. Ustaz, daripada Fatin Syuhaidah. Assalamualaikum Ustaz Na'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan saya, adakah rasa marah seseorang itu kerana mempertahankan agama tercinta juga perlu dikawal? Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Silakan Ustaz. Perkara pertama yang saya nak bagi tahu, agama Islam adalah agama yang mulia. Dan agama Islam ini menjunjung konsep kebersamaan kepada setiap insan. Islam bukan agama kekasaran, Islam adalah agama persamaan. Jadi tokoh-tokoh Islam juga ucapannya mesti berhati-hati. Jangan berapi-rapi sehingga menyebabkan perbalahan di antara umat Islam. Allahumma salli ala Muhammad. Dan harus hormati keputusan-keputusan yang telah dilangsungkan oleh para ulama, para mufti, para pemerintah, khususnya dalam meletakkan garis pandu dalam kehidupan kita. Nak pertahankan agama ni, orang marah pertahankan agama ni bukan zaman sekarang. Kalau kita semak dalam sejarah, Nabi Musa pun dia marah bila agama dia dihina dan orang memporak-porandakan agama dia. Kalau kita tengok dalam Quran, para penonton yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dengan jelas sebutkan kepada kita dalam surah Al-A'raf, Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan pada kita, auzubillahi minasyaitonir rajim, walamma raja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifan qala bi'sama khalaftumuni min ba'di. Disebutkan bila Nabi Musa pulang kepada kaum dia, dia rasa marah sangat, rasa duka cita sangat, dan dia kata apa? Wahai kaumku, inilah perkara yang paling jijik yang kamu buat sepanjang peninggalanku, apabila kamu terburu-buru dan kamu tak tunggu apa perintah daripada Tuhan pada saat ketika itu. Nabi Musa marah. Dan kadang-kadang waktu itu, Masya Allah, Tabarakallah, pada saat ketika itu seolah-olah yang terkena, Allahumma salli ala Muhammad, dia marah tu sampai nak ada efek kepada saudara dia, iaitu Nabi Harun alaihi salatu wasalam. Kan bila Nabi Musa pergi berjuang untuk dapatkan sesuatu daripada Allah, diwakilkan Nabi Harun. Tapi Nabi Harun dia ada
Allah ni untuk Nabi Harun ni Allah Ta'ala bagi dia keberanian. Nabi Musa ni Allah Ta'ala bagikan kepada dia kepetahan. Digabungkan dua, mereka memang satu pasangan yang serasi. Namun Allahumma salli ala Muhammad, seolah-olah pada saat ketika itu dia kata Nabi Harun ni dia macam nak terkena dah impak daripada marahnya Nabi Musa. Pertama sebab kaum dia tak bagus, yang kedua sebab Nabi Harun seolah-olah menghadapi kesukaran dalam situasi itu sepanjang peninggalan Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Apa maksudnya? Marah. Cuma pada saat ketika itu terselamat, dan pada saat ketika itu Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wasallam, ia berada pada keberadaan yang masih lagi dapat dikawal. Bahkan Nabi Harun dia kata pada wala taj'alni ma'al qaumiz zalimin. Pada saat ketika itu bila berlaku perbincangan di antara mereka, masya-Allah tabarakallah, wahai Nabi Musa, janganlah kau biarkan musuh nampak gembira kita saling mentempelak antara satu sama lain. Nampak tak discussion antara pejuang-pejuang dakwah? Janganlah. Saya nak ajak kepada semua tokoh-tokoh agama kat luar sana. Kalau Nabi Musa dengan Nabi Harun masih lagi boleh berbincang, sehingga dia kata, janganlah kamu tempelak aku di hadapan orang lain, sebab nanti orang akan kata kita ni tak sepakat. Apa masalah kalau kita tokoh-tokoh agama yang mungkin kita marah sangat dengan sebahagian pandangan yang berbeza daripada arus perdana, ataupun kita kata kami nak ikut pandangan luar, tak ikut pandangan daripada waqi' kita, kenapa tak boleh bincang? Nabi Musa pangkat Nabi pun boleh bincang dengan Nabi Harun. Lepas tu yang paling dahsyat, problem ataupun masalah yang mereka hadapi adalah sampai orang nak keluar agama. Masalah kita pada hari ini adalah tak bersetuju daripada sudut perbezaan ranting-ranting kecil agama saja. Masih boleh berbincang, dan perbincangan itu disebutkan kepada kita wala taj'alni ma'al qaumiz zalimin, jangan kau masukkan aku dalam golongan-golongan yang zalim. Jadi sebab itu apa yang kita dapat faham para penonton yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pertahankan agama dalam masa yang sama, berbincang dan tidak melampaui batas. Pertahankan agama dalam masa yang sama juga kita mengawal kemarahan. Betul. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz di atas jawapan tersebut. Jadi Ustaz, banyak lagi kita bincangkan. Namun sebelum itu kita nak berhenti berehat seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan kekal bersama kami. Tanya Ustaz biar tahu, jangan kembali sebentar saja lagi. InsyaAllah. Alhamdulillah, saudara betul sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Sama-sama kita membincangkan topik berkaitan dengan mengawal marah. Salah satu input yang saya dapat daripada Ustaz Fuad kita pada pagi ini berkaitan dengan marah tu, kita dapat kawal dengan air, dan 3 jenis air yang kita dapat kawal itu adalah dengan air wudu, air mata dan juga air peluh. Mudah-mudahan siapa yang belum sempat tadi untuk mencatat tu boleh untuk melaksanakan catatan tu dan berkongsilah. Nak kongsi dekat Threads ke, dekat Instagram ke, kat mana-mana ke, dipersilakan agar ilmu kita dapat ini kita sebarluaskan, dan juga ini juga menjadi saham pahala untuk kita semua, insya-Allah. Jadi jom kita teruskan lagi perbincangan kita pada pagi ini dengan meraihkan soalan berikutnya daripada Kak Ju Zabidi. Assalamualaikum Ustaz Na'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sejak akhir-akhir ini kita banyak melihat pergaduhan di atas jalan raya. Ada pemandu tidak dapat mengawal emosi ketika memandu. Bagaimanakah cara untuk pemandu mengawal perasaan marah ketika di jalan raya atau di mana saja? Mohon nasihat Ustaz. #biar tahu jangan keliru. Satu soalan yang cukup menarik sebab saya pun nak tahu juga jawapannya Ustaz. Silakan Ustaz. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Bila mana kita kat Malaysia ni dah ada sentimen. Sentimen di atas jalan raya, sentimen kereta mewah yang sebahagiannya macam dalam kurungan lah, ada sebahagiannya macam belagak sikit. Ada kereta kecil yang confident levelnya tinggi. Allahumma salli ala Muhammad. Dan ada keadaan itu, dan ada juga sebahagian-sebahagian yang dikenali. Okey, kalau model ini dia memang akan menjadikan pelbagai keberadaan lah kan, pelbagai situasi. Jadi saya nak bagi tahu, bila di atas jalan saya tengok dalam banyak-banyak perbalahan yang paling mudah orang mengeluarkan kata-kata kesat adalah di atas jalan raya. Oh, macam-macam kena. Allah Subhanahu Muhammad. Kalau lupa bagi signal, ada rakan-rakan kita yang yang membawa ataupun sedang melakukan tugasan mereka di atas jalan raya, mesti mereka akan marah. Saya nak beritahu satu dulu. Perkara pertama, saya nak ajak kita supaya elakkan ejekan dan penghinaan di atas jalan raya. Sebab dalam surah Al-Humazah ada sebut pada kita, Bismillahirrahmanirrahim, wailul likulli humazatil lumazah.
Bila dia kata, celakalah kepada setiap orang yang dia suka memburukkan, riba, mengumpat, menjatuhkan, merendahkan, lumazah. Kalau lumazah ini antara ulama tafsir bahas, termasuk dia merendahkan dengan ejekan. Enleh belagak lah tu kereta besar. Contoh, enleh kereta standard je pun. Allahumma salli ala Muhammad. Kadang-kadang dia tulis standard pekak. Saya tak faham apa yang pekak. Allahumma salli ala Muhammad. Dia kata macam itu. Kan? Istilah jalan raya lah. Dia kata, enleh nak pergi buat kerja saja. Saya tengok kadang-kadang dia, pertama dia dah merendahkan. Hamazati syaitan. Lepas tu, dia dah melakukan ejekan pada saat ketika itu. Jadi pada pedoman saya, Allahumma salli ala Muhammad. Kebiasaannya di atas jalan raya ni, kalau kita nak mengawal kesabaran kita, Allahumma salli ala Muhammad, ketika mana kita sedang membongkam ataupun marah. Saya nak beritahu sebenarnya watak kita, nak tahu kita ni macam mana sebenarnya atas jalan raya. Sebab waktu itu, watak kita ni susah nak digambarkan di mana-mana tempat, kecuali pada cara pemanduan kita. Oh, dia ni tak sabar. Sebab itu saya nak bagi tahu kepada bapa-bapa mertua ataupun bakal-bakal bapa mertua yang sedang cari menantu, suruh menantu tu drive dulu. Allahumma salli ala Muhammad kan. Tapi mesti dia akan drive baik. Bapa mertua jadi GPJ. GPJ kan, lagi ada takut kan. Jadi Allahumma salli ala Muhammad, itu keberadaan dia lah. Jadi kalau dia mungkin nak bersabar, dia kena fikir bahawa ada orang yang sayang dia, yang tunggu dia dekat rumah. Allahumma salli ala Muhammad. Dan saya nak bagi tahu, dia kena ada satu benda yang dia ada kunyah-kunyahan dalam mulut dia sebab dapat reduce. Kalau kita kata dia boleh makan coklat, Allahumma salli ala Muhammad, ataupun dia boleh makan gula-gula, dia bertenang. Dan lagi satu benda yang paling seronok adalah gelaklah tengok watak-watak manusia. Kadang-kadang saya pun gelak juga kan. Kita pun nak cepat nak pergi ceramah. Kita dah cuba minta signal, dia tak bagi. Lepas tu bila kita dapat potong dia kan, dia tak bagi tu betul-betul dah nak terkena kereta kita dah. Kita potong tu kita nampak dah dapat potong. Dia macam happy-happy macam itu. Jadi dia seharusnya apabila sampai waktu macam itu, anggap itu hanya jalan cerita saja sebab kita nak selamat. Saya nak bagi tahu, data menunjukkan kemalangan jalan raya lebih tinggi berbanding kemalangan di udara. Ramai orang risau naik kapal terbang, tapi kemalangan di udara tu rendah data dia. Kemalangan yang banyak adalah di atas jalan raya. Jadi berhati-hatilah. Allahumma salli ala Muhammad. Tengok walaupun di udara tidak ada signal kiri kanan kapal terbang itu, Allahumma salli ala Muhammad. Alhamdulillah, cuma di atas jalan raya pun kita mesti ada watak yang baik. Saya nak bagi tahu, ingat, kita kena pastikan keadaan yang baik. Dan saya nak doakan kepada abang-abang dengar ni, yang cari rezeki, yang naik motor, yang bawa makanan daripada satu tempat ke tempat lain, saya doakan abang-abang selamat. Abang-abang ingat, jangan hanya fokus untuk mengejar kuantiti, jangan fokus nak kejar banyak benda. Ingat, saya takut kita kejar banyak benda, kita tak terkejar yang ada kat rumah yang menunggu kita, yang nak meraihkan kita. Jadi ingat, Allahumma salli ala Muhammad. Abang-abang yang berjuang, saya respect sangat. Yang bawa makanan daripada gerai menuju ke rumah, saya doakan mudah-mudahan setara mewah rezeki dan selamat sepanjang pekerjaan. InsyaAllah, mudah-mudahan setiap pemandu yang bawa kereta king ke, queen ke, princess ke selepas ni mampu untuk mengawal kemarahan kita di atas jalan raya. Ingatlah orang yang tersayang, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan terjawab soalan tersebut. Kita beralih dengan soalan berikutnya, Ustaz, daripada Ruby AB. Assalamualaikum Ustaz Naim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah caranya nak kawal kemarahan seandainya kita difitnah, dicaci, diejek yang bukan-bukan di media sosial? Mohon pencerahan Ustaz. Syukran. #biar tahu, jangan keliru. Silakan Ustaz. Baik, budaya membuli di zaman sosial ni memang dahsyat, cukup luar biasa. Ramai juga orang yang takut Rasulullah Muhammad. Tapi saya pegang pandangan Imam Bukhari. Dia kata, aku tak kisah, yang penting agama aku selamat. Sebab itu kadang-kadang saya secara jujurnya, orang pun tahu, saya akan keluarkan kenyataan-kenyataan yang paling penting memastikan bahawa kita dapat memelihara agama ini dengan baik. Sebab Imam Bukhari cakap macam itu. Dia kata, aku tak peduli apapun yang berlangsung, yang penting agama aku selamat. Ini selaras dengan Imam Syafi'i, selaras dengan Al-Ghazali, selaras dengan selaras dengan para alim ulama kita, termasuk dengan semua tokoh-tokoh besar yang sangat-sangat berjuang untuk kita. Jadi saya nak bagi tahu, ketika mana kita di media sosial ni kita kena kutuk sebagainya, takkanlah saya nak kata buatlah aduan kepada orang-orang yang berkuasa. Tapi saya boleh bagi tahu, Allahumma salli ala Muhammad, berdasarkan suatu hadis hasan. Hadis riwayat Abu Daud disebutkan, man kazama ghaizan wa huwa qadirun ala an yunfidhahu. Barang siapa yang dia boleh menahan kemarahan dia dalam keadaan dia boleh balas.
Betul lah, kalau orang kutuk kita dekat media sosial, kita memang boleh balas. Allahumma salli ala Muhammad. Siapa yang dia boleh balas tapi dia kawal, disebutkan lagi kepada kita, da'ahullahu azza wa jal ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah. Disebutkan nanti Allah akan panggil dia di hadapan makhluk-makhluknya, sehingga waktu itu Allahumma salli ala Muhammad, Tuhan bagi dia untuk buat apa? Disebutkan yukhayyarahu ataupun yukhayyirahu Allahu minal huril ain ma syaa. Disebutkan kepada kita bahawa Tuhan akan beri dia peluang untuk memilih siapa yang dia nak di kalangan para bidadari. Jadi sabar, orang hina kita, orang maki kita kat media sosial, ada dua cara. Pertama blok, yang kedua delete mesej tu. Tapi kalau anda hati cekal, biarkan saja. Kalau saya biarkan saja. Allahumma salli ala Muhammad. Kecuali kalau mungkin ada kesilapan daripada sudut kita. Sebab kita ada waktu kenyataan kita betul, ada waktu kita salah. Kalau salah, minta maaf. Kalau betul, teruskan. Yang penting buat sebab Allah. InsyaAllah. Jadi itulah di antara jalan penyelesaian dah. Antara kita blok ataupun kita delete saja komen-komen yang tadi. Settle. InsyaAllah akan menjauhkan kita daripada kita nak melakukan perkara-perkara yang tak sepatutnya. Jadi Ustaz, saya tertarik dengan satu kata-kata daripada Buya Hamka, tak silap saya, berkatakan bahawa kalau kita lihat agama kita sedang dihina, namun kita hanya mendiamkan diri kita saja, pada saat itu lebih baik kita sediakan kain kafan, Ustaz. Allahumma Muhammad. Buya Hamka dikenali sebagai tokoh yang hebat, bahkan dia juga survive dalam kehidupan dia. Pernah masuk penjara, Allahumma salli ala Muhammad, dan berjaya menyiapkan tafsirnya. Jadi memang betul, kepada orang yang membiarkan agamanya terhina dan agamanya dimusnahkan dengan seluruh jiwa dan raga dia, maka apabila dia tak dapat untuk mempertahankan agamanya, saya nak bagi tahu, nyawa ni dia bernilai atas satu sebab, kalimah la ilaha illallah. Bila nyawa tu bernilai dengan kalimah la ilaha illallah, maka bila kamu tak boleh buat apa-apa untuk agama kamu, langsung tak ada usaha. Kalau kita tak boleh buat usaha untuk pertahankan agama, janganlah pula kita pergi melakukan pengkhianatan, ataupun kita pergi tolak ataupun kita tak sokong rakan-rakan kita yang tengah usaha nak mencegah kemungkaran. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi sebab itu saya yakin dan percaya itu satu perkataan falsafah yang bagus. Kalau kamu rasa kamu tak dapat untuk mempertahankan agama kamu dan kamu biarkan saja, sebenarnya maksud Buya Hamka itu seperti mana yang disebut oleh Da'i Luqman sebentar tadi, adalah sebenarnya maruah kamu telah pun pudar. Kita tak boleh biarkan agama Islam ini dihina, ya. Rakyat Palestin berjuang untuk agama dia. Rakyat-rakyat yang hidup di Eropah yang mengalami Islamofobia, mereka pertahankan agama mereka. Takkan kita tak boleh nak pertahankan agama kita. Kita ada semangat dulu, ada semangat Tok Janggut, ada semangat Tok Kenali, Abdul Rahman Limbong, kita ada semangat Mat Kilau, Allahumma salli ala Muhammad, kita ada semangat Syekh Baqir, dan semua para pejuang dan prajurit tanah air ini yang mereka sebenarnya pada hakikat waktu itu mempertahankan agama. Itu kekuatan kita, insya-Allah. Jadi itulah juga, kita jangan hanya berdiam diri. Kita kalau boleh paling kurang pun berdoalah agar Allah Taala terus selamatkan agama kita ini, insya-Allah. Jadi Ustaz, sidang penonton sekalian, kita nak labuhkan tirai terlebih dahulu TV3. Jangan lupa untuk saksikan sebentar saja lagi sambungannya di TV9 dekat di hati, dan jangan Ustaz biar tahu jangan keliru kembali sebentar saja lagi, insya-Allah. Alhamdulillah, betul sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini dan rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru menerusi TV9 dekat di hati. Alhamdulillah, terima kasih kerana masih lagi kekal bersama dengan kami sehingga ke saat ini. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini membawa 1001 rahmat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga menjadi asbab agar dipermudahkan segala urusan kita pada hari ini. Dan juga betul sekalian, mudah-mudahan dengan perkongsian kita pada pagi ini berkaitan dengan mengawal marah, kita dapat mengambil beberapa intipati daripada perkongsian pada pagi ini untuk kita sama-sama terapkan di dalam diri kita untuk kita mengawal kemarahan kita. Kepada sahabat-sahabat yang sedang menonton menerusi live Facebook kita pada pagi ini, jangan lupa untuk menekan butang kongsi. Ayo sama-sama kita sebar luaskan ilmu yang kita dapat pada pagi ini kepada seberapa ramai yang boleh, insya-Allah. Jadi jom kita teruskan lagi perbincangan kita pada pagi ini, Ustaz, dengan meraihkan soalan berikutnya daripada Muhammad Faizal bin Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Bagaimanakah seorang isteri ingin mengawal marah jika berhadapan dengan suami yang suka menipu
ego dan langsung tidak mahu dengar pandangan dan nasihat dari seorang isteri. Nak cakap lebih, dibimbangi derhaka pula. Isteri jadi stres. Dalam Islam, adakah had seorang isteri boleh melepaskan kemarahan ataupun harus bersabar sepanjang hayatnya? Hashtag biar tahu yang keliru. Terima kasih. Silakan Ustaz. Subhanallah, soalan ni datang daripada seorang lelaki, tapi susunan kata-kata bicaranya itu seolah-olah betul-betul memahami dan keadaannya sangat dasar berkenaan tentang pasangan yang tak bahagia dah, keegoan dan sebagainya. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Nabi SAW, kalau kita perlihatkan dalam banyak periwayatan, bahawa Nabi setiap kali dia balik ke rumahnya, maka ada waktu yang Nabi akan banyak bercerita tentang sesuatu perkara yang dahsyat dan hebat, Allahumma salli ala Muhammad, bersama dengan isteri-isteri baginda Nabi Muhammad. Artinya Nabi selalu ada perbincangan sebelum tidur, bercakap sikit, Allahumma salli ala Muhammad, saling bertanya siapa, bertanya keadaan, dan ini yang Nabi buat terutamanya juga kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, yang mana bicara tanya keberadaannya. Tetapi apabila kita menghadapi suasana orang yang ego dan suami yang agak keras prinsipnya, ada beberapa kaedah. Yang pertama, kaedah yang paling penting adalah mesti membujuk dan merayu. Ucapan-ucapan itu seolah-olah membujuk dan merayu. Terlihatkan dia seolah-olah seperti satu orang yang sangat hebat, macam Adiwira. Dia kata, abang kena ada. Sebab abang rasa masakan saya. Kalau tak, saya rasa masakan saya ni bukan 3 rasa, tapi tak tentu rasa. Dia kata kan, Masya Allah, Tabarakallah. Lepas itu yang kedua, dia kena bijak untuk mencari kesilapan suami dia. Bila suami yang ego dan kuat menipu ni, perlu kepada isteri yang ada kebijakan, Allahumma salli ala Muhammad, untuk mentadbir urus mana salah suami yang dia boleh cakap, abang, yang ni abang cakap hari tu macam mana? Tanya balik tentang decision yang dia buat. Abang yang dulu abang janjikan bagaimana? Allahumma salli ala Muhammad. Tetapi jangan sehingga kita mencari salah dia, kena faham. Bermaksud kita kena ada kreativiti untuk bagi tahu, abang, hari tu abang cakap macam ni, yang ni saya dapat data yang lain. Bagi tahu dekat dia. Orang yang menipu ni ataupun yang ego ni, dia rasa dia bijak, Allahumma salli Muhammad. Jadi isteri yang menghadapi suami yang begini, dia juga kena bijak untuk mengatur dan mendapatkan pengetahuan dalam soal itu. Dan yang ketiga, Allahumma salli Muhammad wa ala alihi wasallam, adalah cuba sama sekali untuk memahami karakter suami tersebut dan jinakkan pergerakan dia. Kena faham kenapa, apa perkara yang boleh menyebabkan suami menipu. Itu satu. Kadang-kadang suami jadi banyak menipu apabila isteri banyak bertanya soalan-soalan yang tak patut dia tanya. Abang keluar dengan siapa? Ada kawan ni ke? Allahumma Muhammad pukul berapa gerak? Saya tengok lebih banyak kita soal jawab. Ini pun akan menjadikan orang lebih suka menipu supaya dia tak diberikan hukuman yang amat berat, Allahumma Muhammad. Dan dalam masa yang sama, aturkan untuk ada kebahagiaan dalam kehidupan. Dan saya nak bagi tahu, orang yang bahagia dalam hidup dia adalah orang yang dapat rasa ketenteraman dan kebahagiaan. Macam mana yang disebutkan surah Yunus, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Mereka yang ada kegembiraan hidup ke atas dunia ni dan kegembiraan hidup ke atas akhirat ni. Tak ada perubahan pada janji Allah. Zalika huwal fawzul azim. Dan itulah merupakan kejayaan yang paling besar. Jadi, binalah keluarga bahagia dan satukan dua karakter yang berbeza ini, insya-Allah perlahan-lahan. Ingat, suami dia tak boleh jadi macam mana yang isteri nak. Dan isteri pun dia tak boleh jadi macam mana yang suami nak secara 100%. Maka kena saling tolak ansur dan perbincangan. Silat lidah itu biasa, tetapi yang tak biasa adalah Allahumma salli ala Muhammad. Bila kita berbalah, maka punah ranah rumah tangga kita. Itu bahaya. InsyaAllah. Jadi, secara kesimpulan yang saya dapat pada apa yang Ustaz katakan itu, kebahagiaan itu bukanlah dengan kita mencari kesempurnaan. Betul. Tetapi kebahagiaan itu tercipta apabila kita menyempurnakan kekurangan seseorang. Jadi, mudah-mudahan memberikan satu pedoman untuk kita sama untuk mengawal kemarahan kita. Dalam masa yang sama juga, kita mampu untuk mengawal ego pasangan masing-masing. InsyaAllah. Jadi, untuk terjawab soalan tersebut, kita beralih dengan soalan berikutnya, Ustaz. Daripada Siti Nurbaya. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Apakah tugas orang di sekeliling atau berdekatan jika melihat ada anggota keluarga atau kawan yang sedang marah? Soalan kedua, adakah dengan membalas senyum dengan perbuatan atau percakapan seseorang yang boleh membuatkan kita marah itu boleh menjadikan kita sabar dan membuatkan orang itu pula lebih marah kepada kita? Mohon pencerahan Ustaz
Terima kasih. Silakan Ustaz. Baik, perkara pertama, apa yang kita nak buat ketika mana kita menghadapi keberadaan orang yang marah dan tindakannya cukup luar biasa. Antara keadaan yang kita boleh lakukan kepada dia, Allahumma salli ala Muhammad, adalah kita pertama kita sebut sallu ala Nabi. Selawatlah kepada Nabi Muhammad. Ingatkan balik, ingat Allah, la ilaha illallah. Kita kena cakap macam itu. Kita tak perlu ucap perkataan yang mengajar dia, Allahumma salli ala Muhammad. Kita sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sebutkan banyak kalimah Allah dekat depan dia, Allahumma salli ala Muhammad. Ingatkan dia balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang pastinya apabila kita berjaya mengubah dia, jom kita bincang kat luar ataupun jom kita bincang kat kedai kopi, Allahumma salli ala Muhammad. Bila kita mengubah struktur tempat perbincangan, maka waktu itu emosi juga akan berubah. Kita sebenarnya emosi kita terdorong dengan suasana. Ada orang bila masuk bilik ni dia rasa macam tenang. Ada orang bila dia masuk bilik tu dia rasa macam dah geram sangat sebab mungkin dia ada kenangan yang buruk tentang suasana bilik tersebut. Jadi sebab itu bila dia pindahkan, dia ketika mana manusia marah, dia ada satu adjustment ataupun mind setting dalam otak dia. Dia nak hempuk ke, dia nak pukul ke, dia katakan ni handphone aku campak kat muka dia kan. Jadi waktu itu kita bagi tahu dengan jelas dekat dia, Allahumma salli ala Muhammad, kita bawa bincang dekat luar. Dan kita mesti jaga bicara kita supaya tidak sama sekali menjatuhkan aib di antara satu sama yang lain. Bila perubahan itu berlangsung, para penonton yang dimuliakan oleh Allah, dia akan berikan impak kepada kita. Manakala dalam bab senyuman pula, betul lah senyuman ni sedekah. Senyum dekat orang tu sedekah. Tapi kadang-kadang bila senyuman dekat orang yang patut itu memang sedekah. Tapi kalau kita senyum dekat orang yang tak patut itu, Allahumma salli ala Muhammad, itu boleh mendatangkan malapetaka. Allahumma salli ala Muhammad. Ya. Dia boleh datang kat situ. Sebagai contoh dia, pada penonton yang dimuliakan Allah Taala, senyuman kepada orang yang mungkin tengah tertekan, dia akan merasakan seolah-olah itu adalah satu proses untuk menghina dia. Jadi sebab itu saya nak bagi tahu, Allahumma salli ala Muhammad, susun diri kita, senyum pada kadarnya dan berikan senyuman yang ikhlas. Senyuman adalah satu suara yang tidak boleh menipu. Allahu Akbar. Jadi kita bukannya sekadar perlu mengawal marah, mengawal juga senyum kita. Betul, kan? Kadang-kadang bahaya tu kan. Mengawal ni kalau senyum tak kena tempat akan bawa malapetaka seperti mana kata ustaz tu sendiri. Insya-Allah. Itu itulah banyak kita akan bincangkan berkaitan dengan mengawal marah. Nama sebut tu ustaz. Kita nanti berehat sekali lagi lah. Dan yang berminat teruskan kebersamaan kami. Tanya ustaz biar tahu yang keliru. Kembali sebentar saja lagi insya-Allah. Alhamdulillah, saudara sekalian, kembali kita bertemu di rancangan Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru. Sedar tak sedar Ustaz, saudara sekalian, kita sudah pun berada dalam segmen terakhir untuk episod pada kali ini. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini membawa 1001 rahmat dan juga kasih sayang daripada Allah SWT untuk kita semua. Jangan lupa untuk kongsikan ilmu kita dapat pada pagi ini. Jangan lupa untuk tekan butang suka, tekan like ramai-ramai bagi yang sedang menonton menerusi live Facebook kita pada pagi ini. Mudah-mudahan kita mendapat manfaatnya insya-Allah. Jadi jom kita teruskan lagi perbincangan kita dengan topik kita mengawal marah dengan meraihkan soalan berikutnya daripada Nur Asikin. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tekanan di tempat kerja juga menyebabkan emosi seseorang itu terganggu dan tidak dapat mengawal kemarahan. Ada juga yang terbawa-bawa kemarahan itu hingga pulang ke rumah dan melepaskan kemarahannya itu pada anak atau sesiapa sahaja yang berada di dalam rumah itu. Soalan saya, bagaimanakah seseorang itu hendak menangani tekanan di tempat kerja supaya dapat mengawal kemarahannya walau apa keadaan sekalipun yang berlaku di tempat kerja? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih Ustaz Da'i, sama-sama #biar tahu yang keliru. Tambah sedikit Ustaz soalan. Bagaimana kita nak mengawal kemarahan kita dengan bos kita? Silakan Ustaz. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Dasar kepada perbincangan ni, kita adalah manusia yang ada emosi dan ada limitasi. Ada benda yang kita boleh cakap, ada benda yang kita boleh buat, ada benda yang kita terikat dengan keadaan. Bila ayat yang selalu orang sebut bila ada masalah ujian, Al-Baqarah ayat 45 disebut kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasta'inu bis-sabri was-salah. Kamu mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala di antaranya dengan dua jalan yang besar. Jalan yang kamu bersabar kepada Tuhan dan jalan yang kamu sembahyang kepada Allah. Sabar ni dia bukan bermaksud terima. Dia akan jadi mendap. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi apa yang kita kena faham, apabila kita ada waktu yang mungkin boleh melukakan diri kita ataupun boleh melukakan ahli keturunan kita, perkara yang paling dasar untuk kita pegang adalah jangan sampai kita memberikan implikasi kepada pendarahan, jangan sampai kita merasai kekecewaan. Ingat,
rasa kepenatan dalam hidup bukanlah untuk kita pendam untuk menjadi satu empangan yang busuk dan pecah, ya, tetapi rasa kepenatan dalam hidup dan tekanan itu dia mesti dialirkan dan dilalukan sehingga datanglah kemurnian dalam kehidupan. Saya nak bagi tahu kenapa Tuhan bagi kita rasa stres dalam hidup. Kenapa Tuhan bagi kita rasa tertekan dalam hidup. Kenapa dekat kerja kita rasa penat. Saya nak bagi tahu sebenarnya Tuhan juga mengajarkan kepada kita. Kat atas dunia ni kau nak dapatkan nikmat gaji hujung bulan pun kau penat. Bayangkan macam mana kau nak dapat masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu saya nak bagi tahu Allah mengajar kita untuk matang setiap hari. Soalnya adakah kita cuba untuk jadi matang dan bagaimana kita berkomunikasi dengan Tuhan? Kita bukan nabi. Sebagai nabi, cara dia communicate dengan Tuhan adalah melalui wahyu. Kita bukan nabi. Allahumma salli ala Muhammad. Saya bukan nabi. Da'i Luqman? Bukan Nabi. Allahumma salli ala Muhammad. Takut Da'i Luqman tu macam tu orang Allah. Jadi saya nak ceritakan, kita berkomunikasi dengan Allah bukan melalui wahyu, tetapi kita berkomunikasi dengan Allah melalui ilham. Detik rasa yang kita punya, perasaan yang kita pegangi dan dengan apa yang kita prinsipkan dalam hidup. Ilham ni lah komunikasi kita dengan Tuhan. Seperti mana Allah Ta'ala memberikan ilham kepada Allahumma salli ala Muhammad. Banyak tokoh-tokoh besar, banyak orang-orang yang dahsyat Allahumma salli ala Muhammad untuk melakukan gerak kerja. Contoh Maryam. Bila Tuhan perintahkan Maryam, ibu kepada Isa alaihi salatu wasalam, Allahumma salli ala Muhammad, untuk menggoyangkan pohon tamar, untuk menyepikan diri. Saya nak bagi tahu, kalau Tuhan perintah kepada orang biasa, itu tak dianggap sebagai wahyu, tetapi itu adalah merupakan apa yang Allah Ta'ala gerakkan rasa pada kita. Jadi suasana begini, apabila kita tak dapat kawal tekanan, sebenarnya ada dua keadaan. Yang pertama, belajar untuk menguasai keadaan. Ataupun yang kedua, bila capai umur dewasa ni, sebenarnya kita tak ada pilihan. Kita kena redah juga, kita kena buat juga. Sebab apa? Sebab kita ada tanggungan. Sama ada kita kuat ataupun kita lemah, kita terpaksa redah. Betul? Saya nak bagi tahu, sebenarnya semakin dewasa, semakin sedikit peluang dan keputusan yang kita boleh buat. Semua orang kata semakin dewasa kita boleh buat keputusan sendiri. Ini adik-adik yang tengah tengok rancangan ni, fikir betul-betul. Sebenarnya kurang. Sebenarnya semakin kita dewasa, kita semakin sedikit pilihan yang kita boleh buat. Kita kena buat juga, sama ada perkara itu kita suka ataupun kita tak suka. Tak percaya, tanyalah orang dewasa. Ada banyak perkara yang kita tak pernah sentuh, tetapi apabila capai umur dewasa kita kena buat. Jadi sama ada kita pegang suasana tersebut ataupun kita minggir ataupun kita jauh daripada suasana itu untuk menyelamatkan keadaan diri kita. Apa-apa pun, sebab itu saya bagi tahu, tidak ada satu jawapan yang boleh dirangkumkan untuk semua. Minta kepada Allah, ya Allah, aku nak buat apa ya Allah sekarang ni? Orang budi aku, tempat kerja aku tak suka aku, Allahumma salli ala Muhammad. Hak aku tak dapat dekat sini dan aku tak tahu apa akan jadi kepada masa depan aku. Minta dekat Allah. Ingat, tak ada siapa yang pegang rezeki kita kecuali Allah. InsyaAllah. Jadi kita bukan Nabi, tapi kita mewarisi risalah Nabi. Jom sama-sama kita ikuti akhlak yang telah pun ditunjukkan oleh Nabi kita, insyaAllah. Jadi Ustaz, kita teruskan lagi Ustaz. Untuk soalan berikut Ustaz, saya nak tanya sikit. Kita ni kan Ustaz, saya ada anak-anak yang masih kecil ni Ustaz. Kadang-kadang ni kita, yalah, mereka pun orang dulu kata tak faham bahasa. Jadi sudah semestinya pelbagai keadaan yang menyebabkan kita rasa nak marah. Jadi bagaimanakah cara untuk kita nak mengawal emosi dan juga kemarahan kita ni bila berhadapan dengan kanak-kanak yang masih lagi belum tahu apa ni Ustaz? Dan juga soalan ni kita nak relatekan juga dengan soalan daripada sahabat kita, daripada Ramdes Saru yang bertanyakan, Assalamualaikum Ustaz Naim. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya ingin bertanya, bagi anak-anak yang hari-hari kena marah, bila besar boleh jadi degil. Betul. Benarkah Ustaz? Bagaimana cara untuk menahan marah dan menghapuskan dendam? Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu, jangan keliru Ustaz. Silakan Ustaz. Perkataan menghapuskan dendam tu macam lirik lagu pula saya dengar. Baik, perkara pertama, pendidikan kepada anak. Salafun soleh pesan kepada kita, la'ibuhum sab'an wa adibuhum sab'an wa sadiquhum sab'an. Dia kata, bermainlah dengan anak kamu selama 7 tahun yang pertama. Seronok main dengan anak pertama ya. Paling seronok kalau mak ayah tu dia happy dengan anak dia. Yang kedua, wa adibuhum sab'an. Kamu didiklah pada 7 tahun yang kedua. Wasadiquhum sab'an, dan kamu bersahabatlah dengan mereka pada 7 tahun yang ketiga. Saya nak beritahu, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Lepas tu diajarkan kepada kita, summat ruku lahum habla ala gharibi.
kata salafun soleh. Lepas tu kau bawa dia dan kau letak dia kat atas bukit, kau tinggalkan dia. Allahumma salli ala Muhammad. Macam mana agama ajar supaya jadi matang, dan bagaimana agama ajar supaya biar anak buat keputusan. Jadi saya nak bagi tahu, bila anak kecil yang kita sabar, yang paling banyak sabar dengan anak ni ibu sebenarnya. Bapa sabar sebab ganggu tidur saja. Bapa tak payah nak macam saya banyak bersabar Ustaz. Janganlah macam itu. Orang rumah lagi banyak sabar. Dia kena bangun, ada yang dia kena bagi susu dirinya, ada yang dia kena bancuh susu. Jadi Allahumma salli ala Muhammad, saya nak bagi tahu, itu adalah satu momen untuk kita menikmati. Stres ni dia jadi berat sebab kita tak menikmati. Nikmatilah waktu anak kecil ni pendek sangat sebenarnya. Waktu anak kecil ni singkat sangat. Nikmatilah. Ambillah ruang dia, ambillah hati dia. Jangan jadi ibu dan ayah yang gagal. Anak yang dah lama tak dibelai, dah lama tak dipeluk, dia akan automatik menjadi kasar, menjadi keras, dan dia cuba untuk memujuk hatinya sendiri. Orang yang memujuk hatinya sendiri, akhirnya sebenarnya dia memenggam perasaan dia dan dia tak dapat keluar daripada keadaan tersebut. Dan kita kadang-kadang cari duit, kita kata saya cari duit atas alasan keluarga saya. Tapi bila kita kata, jadi bila kamu cari duit untuk keluarga kamu, tapi bila masa untuk kamu bagi dengan keluarga kamu, Allahumma salli ala Muhammad. Sebab itu saya nak bagi tahu, masya-Allah tabarakallah, jangan kita biarkan kebahagiaan kita dirampas daripada tujuan kita. Saudara berjuang cari duit untuk apa? Untuk keluarga. Tapi ada tak masa untuk keluarga? Kita retorik menggunakan keluarga untuk kepentingan kita. Kalau betul kita cari duit untuk keluarga, sudahlah. Kejar bagi duit pada keluarga. Kejar bagi duit pada keluarga. Bukan kejar, anak tertinggal macam tu saja. Sebab itu Allahumma salli ala Muhammad. Mak ayah selalu pesan pada kita semua, nikmatilah masa untuk anak membesar. Dan saya nak cakap sikit. Ada beberapa waktu yang boleh menyebabkan anak jadi degil dan keras kepala. Waktu yang tak boleh nasihat dia. Yang pertama, Allahumma salli ala Muhammad, ketika dia nak tidur. Sebab jangan biar dia tidur dalam keadaan kecil hati dengan kita. Semurni apa pun ayat kita, ada kecil hati. Kita tak nak dia kecil hati dalam detik waktu yang panjang sebelum ada perbincangan yang lain. Itu Allahumma salli ala Muhammad. Yang kedua, jangan pula kita menegur dia ataupun menekan dia ketika mana pada waktu dia baru bangun daripada tidurnya. Kerana minda dia tak terima. Dia akan tertanam dalam satu hari apa perkataan yang dia simpan. Dan yang ketiga, Allahumma salli ala Muhammad, jangan tegur dia di hadapan khalayak umum, di rakan-rakan dia. Mak ayah yang baik, dia tak salah kalau nak bawa rotan pukul anak depan kawan-kawan. Tapi sebenarnya itu bagus, cuma kena lebih berhati-hati. Sebab itu juga akan menjadikan keyakinan anak rendah sebab dia angkat sebatan di hadapan rakan-rakan yang lain. Anak ni adalah human being. Dia adalah seperti mana manusia biasa. Dia ada rasa ingin dihormati. Dia macam tuan-tuan. Dia macam kita manusia. Anak manusia, kita juga manusia. Dia human being. Dia nak membangun dengan dihormati. Dia nak membangun dengan disegani. Dia nak membangun dengan disayangi. Dia nak ucapan terima kasih. Dia nak ucapan perkataan minta maaf. Jadi kalau kita tak boleh bagi macam tu dekat anak-anak kita, kita sebenarnya tidak menganggap anak kita manusia. Ingat, anak ini bukan produk, keluaran daripada rahim. Tetapi anak itu adalah manusia yang mesti dibangkitkan, dilayan juga seperti manusia, para penonton sekalian. InsyaAllah. Jadi jangan kecilkan hati anak sebelum tidur, dan juga selepas baru bangun tidur, dan yang ketiganya di depan khalayak ramai. Satu nasihat yang berguna untuk saya terutamanya, dan juga penonton sekalian, untuk membesarkan anak-anak masih kecil ni, insyaAllah. Jadi Ustaz, kita sudah pun berada di penghujung rancangan Ustaz. Sedikit kesimpulan boleh Ustaz berikan dalam 3 poin ringkas untuk kita sama-sama boleh buat satu catatan, juga boleh rangkumkan dengan bacaan doa agar Allah SWT berkati pertemuan kita, Ustaz. Silakan. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Untuk 3 rangkaian itu, yang pertama dalam isu marah ni saya nak bagi tahu kepada anda, satu konotasi mudah, setiap yang bermula dengan marah akan berakhir dengan malu. Itu satu. Yang kedua, saya akan bagi tahu tindakan ketika marah akan menghasilkan penyesalan ketika mana senang. Allahumma salli ala Muhammad. Dan yang ketiga, gunakanlah marah untuk membela agama Allah seperti mana para panglima Islam yang berperang dengan sebab marah mereka. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jaga kita semua dan mematikan kita dengan mati syahid, dan Allah Ta'ala redakan kita. Saudara, jom jadi matang, tenang, belajar mengalami suasana. Jangan lari daripada masalah, hadapi segala-galanya, insya-Allah. Sama-sama kita berdoa, insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma ghafir lana wa tub alaina wanzur ilaina ya Allah waj'alna min ibadikas salihin ya Allah. Allahumma zukna syahadatan fi sabilika waj'al mautina fi baladi rasulika. Ya Allah, matikan kami dengan mati syahid ya Allah, dan jadikanlah kematian kami di negeri nabimu, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sabbit aqidatana bil aqidah ahli sunnah wal jamaah. Ya Allah, ikatlah akidah kami dengan akidah ahli sunnah wal jamaah ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin rabbil alamin. Jazakallahu khairan katsira Ustaz di atas perkongsian ilmu dan juga bacaan doa. Mudah-mudahan Allah SWT panjangkan usia Ustaz, kekalkan Ustaz dalam kesihatan untuk terus sampaikan ilmu kepada kami semua insya-Allah. Jadi saudara sekalian, terima kasih kerana kekal sehingga ke penghujung rancangan. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di lain episod rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Saya dan Luqman mohon maaf sekiranya ada terkurang di mana-mana, terkasar tutur bicara, tersilap tutur kata. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di lain episod rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Allah.